Okey, Okay, suara saya boleh clear mula? tak? Okey. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, hari ni kita akan berjumpa lagi dalam webinar PTSN kali ke-7. Okay, bersama dengan Puan Nur Hazwani binti Saleh, membawakan topik membuat perbincangan platform dengan PEDEC Apps. Okay, seperti biasa, okay, keperluan latihan kita perlukan komputer, pencapaian internet yang stabil, dan peserta-peserta hendaklah hadir sebelum webinar bermula. Okay, peringatan mesra. Jika terdapat pertanyaan boleh diajukan ke YouTube chat. Okay, Q&A akan dibuka selama 10 minit terakhir pada sesi webinar. Link hadiran akan diberikan pada akhir sesi. Okay, sila tidak berkongsi link tersebut di mana-mana media ataupun kepada rakan-rakan yang tidak akhir, dan link kehadiran tersebut akan dibuka sejam sahaja selepas sesi webinar tamat. Okay, seterusnya sijil e-cert sijil kehadiran ni akan dijanakan di laman ecert.my. Kod download akan diberikan di grup Telegram t.me/ptsnofficial, dan selepas 48 jam sesi webinar, dan sijil ni boleh di-download di laman ecert . Okey, tidak melengah masa lagi, saya serahkan kepada kita punya penceramah hari ini, Puan Nur Hazwani. Saya serahkan kepada beliau. Okey. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator, iaitu Puan Zain. So hari ini kita akan teruskan untuk webinar yang seterusnya, iaitu webinar yang ke-7. Okey, hari ini saya akan berkongsi ilmu. Okey, apa yang saya tahu saya akan sharekan dengan para penonton berkenaan dengan PEDEC. So tajuk saya pada hari ini ialah interaktif kelas dengan PEDEC. So moderator, saya punya slide nampak tak? Hello moderator. Okey, boleh Wani? Saya tak nampak dekat ni lah. Dah nampak dah? Okey. Okey. So dekat YouTube tak nampak. Okey, saya teruskan lah. YouTube, sekejap. YouTube kita ada masalah, saya sharekan balik link YouTube. Okey, dah nampak dah. Okey, so saya teruskan . Okey, untuk sesi awal ni saya akan bermula dengan sedikit teori terlebih dahulu lah, untuk kita berkenalan dengan apa itu PEDEC. So hari ini saya akan bersama-sama dengan penonton untuk mendaftar, bagaimana cara untuk mendaftar akaun PEDEC dan tambah ke add-on untuk Google Slide. So yang kedua, kita akan mengetahui cara menggunakan PEDEC dari awal, dan yang ketiga, mempelajari kaedah atau cara menambah interaktif dan penilaian formatif dalam persembahan PowerPoint. Dan akhir sekali, objektif pada hari ini, kita akan mempelajari cara untuk melancarkan persembahan
mengurus respon pelajar dan menggunakan paparan pemuka guru. Okey, ramai yang tertanya-tanya, apa itu PEDX? Apa yang PEDX boleh buat? Okey, so PEDX merupakan satu feature tambahan, iaitu add-on yang perlu ditambah secara manual di Google Slide. So, sekejap lagi kita akan bersama-sama lah belajar cara tutorial macam mana kita nak tambah PEDX di Google Slide kita. So, apa kelebihan PEDX? So, terdapat beberapa kelebihan PEDX. Okey, PEDX membolehkan para guru menambah elemen interaktif dengan mudah kepada slide pembentangan guru. So, lepas ni kita punya slide presentation, para guru atau para pensyarah lebih nampak menarik lah. Okey, memudahkan guru membuat penilaian secara formatif. So, selama ni penilaian kita lebih tertumpu kepada sumatif kan. So, hari ni kita akan belajar macam mana nak buat penilaian secara formatif. Dan yang ketiga, pelajar akan nampak lebih aktif dalam kelas dan mengikiskan sikap pasif serta malu di kalangan pelajar. So, PEDX ni sangat sesuai lah untuk kita bantu pelajar yang mana pasif dalam kelas tu untuk dia participate lah kat dalam kelas tu. So, dia tidak terkicir. Dia boleh join sama-sama kawan-kawan dia. Okey, kita ada 3 kaedah. Okey, macam mana kita untuk add-onkan PEDX di kita punya Google. Yang pertama kita akan gunakan dalam Google Drive, iaitu Google Slide. Okay, yang kedua Microsoft Office pun kita boleh gunakan PEDX. Okay, dan yang ketiga menggunakan Microsoft Teams. So, 3 ni boleh menggunakan add-on PEDX lah. Okay, ini view ataupun terdapat 3 jenis view ataupun 3 jenis paparan yang ada di PEDX. Yang pertama ialah paparan pelajar. Okey, student view. Yang ini adalah yang mana paparan ini hanya pelajar sahaja boleh lihat. Okey, di handphone mereka lah, di handphone pelajar. Dan yang kedua ialah projector view, yang mana ini adalah paparan di screen projector kelas lah. Okey, yang ini adalah di mana semua boleh nampak. Pelajar, guru, di dalam kelas. Dan yang ketiga ialah paparan teacher dashboard. Yang ini special, hanya admin sahaja ataupun guru sahaja dapat melihat paparan ini. Saya laju ke? Tak boleh. Okey, sekarang kita nak belajar macam mana cara untuk kita dapatkan PEDX ni. Okey. So, hari ni saya seperti objektif tadi, saya punya objektif adalah untuk menerangkan cara untuk add-onkan PEDX di dalam Google Slide. Okey. So, bagi yang permulaan yang tak pernah tahu apa itu PEDX atau tak pernah add-on PEDX di Google Slide, okey, ini adalah kaedah yang awal-awal yang atau tindakan pertama yang perlu dibuat, iaitu klik pada add-on. Okey, klik pada add-on, dan kita akan pilih get add-on, dan yang tindakan yang ketiga kita akan cari gambar PEDX ni. Okey, PEDX for Google Slide. So kita kliklah sini. Nanti dia akan installkan. Dia akan masukkanlah kat dalam kita punya Google Slide. Sekejap lagi saya akan buat tutorial nanti kita follow. Ini bagi yang kaedah ni adalah yang tak pernah tambah lagi add-on. Dia tak pernah, maksudnya tak ada lagi PEDX di dalam Google Slide dia. Okay, Bapak boleh gunakan ni lah, klik tap pada add-on ni. Okay, tapi kena masuk Google Slide dulu lah. Lepas tu pilih get add-on dan cari gambar PEDX. Okay, bila kita dah tambah, kita nak open pula. Okay, kita nak open PEDX. Masih lagi di add-on di Google Slide kita. Okay, ini paparan di Google Slide. Okay, kita pergi kepada add-on dan kita terus pilih ke PEDX for Google Slide add-on, dan kita akan nampaklah dah tersedia kita punya PEDX di sini, dan kita boleh gunakan lah. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk cara menggunakan PEDX di Google Slide secara tutorial. Okey, apabila kita dah buka, nanti akan keluarlah paparan
di sidebar, pedek sidebar kat sini ada paparan untuk pedek sidebar. Okey, di sini adalah slide library, kita ada pedek, kita ada beginning of lesson, kita ada during lesson, kita ada end of lesson. Okey, yang ini kita panggil slide library. Yang mana dia dah tersedia library, yang kita hanya guna sahaja template library itu untuk dimasukkan ke dalam slide kita. Okey, kita ada 3 jenis slide kat sini. Okey, beginning of lesson, during lesson dan end of lesson. Okey, apa beza antara ketiga-tiga slide ni? Okey, beginning of lesson, slide ini hanya digunakan adalah untuk sebagai permulaan pelajar tentang topik yang kita ajar tu. Okey, kita nak respon pelajar. Kita perlukan respon daripada pelajar. Okey, contoh, saya gunakan slide ni. What do you want to know about today's topic? So, nanti pelajar akan respon lah. Sama ada secara menulis. Nampak tak dekat sini tulis student write your response. Nanti student akan tulislah di phone dia orang phone mereka masing-masing. Okay, beginning adalah untuk kita tahu apa idea awal pelajar tu. Okay, lepas tu kita ada yang kedua, template yang kedua ataupun slide yang kedua. Kita ada during lesson. Okay, during lesson ni kita nak access pula pelajar. Okay, semasa kita menjalankan sesi pembelajaran tu. Maksudnya kita stop sekejap di pertengahan, kita tanya, pelajar faham tak apa yang kita ajar? Okay? Dan last yang ketiga, end of lesson. Ini macam nak wrap up lah. Okay, at the end of the lesson, apa yang pelajar dapat grab? Apa yang understanding pelajar about the lesson hari ni? So, contoh yang saya gunakan slide ni, in 1 minute, write the most important thing from today's lesson. So, apa yang awak tahu daripada hari ni punya lesson dan awak catatkan. So, kita boleh tahulah respon pelajar, dia faham ke tidak. Okay. Okay. So, untuk mendapatkan respon pelajar, kita ada 6 jenis respon yang kita boleh dapat daripada pelajar. Okay, 6 respon. Ini adalah paparan di slide di sidebar pedek. Okey, saya keluarkan. Okey, yang pertama kita ada text. Okey, lepas tu kita ada choice, kita ada number, kita ada website, kita ada draw dan kita ada draggable. Apa yang dikatakan dengan text? Okey, maksudnya kita membenarkan pelajar respon dalam bentuk teks. Tak kira lah teks panjang ataupun pendek. Okey, maksudnya macam tadi kita tanya apa idea awal anda tentang topik ini. So mungkin pelajar akan menulislah sedikit. Saya tahu hanya sedikit sahaja tentang topik ini. Contoh. Okey. Yang kedua, kita memberi pilihan jawapan ataupun multiple choice kepada pelajar. Okey, dalam bentuk pilihan jawapan lah. Maksudnya, adakah anda faham? Ya atau tidak? Contoh. Adakah topik ini menarik? Ya atau tidak? So, ada beberapa pilihan jawapan. Okey. Yang ketiga, pelajar menulis dalam bentuk respon nombor. Okey. Dalam bentuk respon nombor. Contoh soalan saya, berikan berapakah jumlah wang yang terdapat dalam gambar raja di atas. So, pelajar pun menulis dalam bentuk nombor. Maknanya matematik boleh kan? Sesuai untuk matematik. Betul. Ini sesuai untuk matematik. Mungkin kalau kita electrical pun kita boleh buat sedikit kiraan dan kita minta pelajar tuliskan jawapan akhir sahaja. Berapa votan yang awak dapat. So, hanya tuliskan jawapan akhir sajalah. Okey, yang ketiga, kita minta pelajar ataupun kita boleh share dengan pelajar untuk video di website. So, kita boleh copy link. Session ni dah biasalah Pasyara buat. Okay, kita sharekan link dan pelajar boleh tonton bersama-sama lah. Okey. Dan yang kelima, melukis. Yang seronoknya pelajar boleh lukis pula. Okey, boleh lukis. Macam contohnya kita kata lukiskan simbol diode. Okey. So, pelajar pun draw lah dekat phone dia. Dan kita boleh nampak nanti respon pelajar. Okey. So, tak payah. Kita pun boleh jibatkan kertas paperless.
Boleh print tak lukisan tu? Nanti itu daripada admin punya view lah, pensyarah punya view. Kita boleh simpan dan print. Okey, dan yang seterusnya yang terakhir adalah draggable. Ini sesuai kalau contoh kita meletakkan dot ataupun untuk geografi, kita nak plotkan kan kat mana lokasi. Jadi saya tunjuk beberapa contoh menggunakan beberapa jenis soalan di PDEC. Okey. So kita ada 6, ingat kita ada 6 jenis soalan dan kita ada 3 view tadilah. Sekejap lagi mana tahu nak jawab soalan di, untuk course PDEC kan. So dalam slide saya ni saya rasa ada jawapan-jawapan kat situ. Okey, kita dah tahu tadi kita ada 3 jenis slide. Okey, kita ada beginning, kita ada during lesson dan kita ada end of lesson. So kita ada 6 jenis soalan dan sekarang kita dah ready lah untuk kita start kita punya slide. Okay. So kita pun bila kita dah design kita je template semua, kita pun runkan kita macam mana kita nak mempersembahkan kita punya slide. First kita akan klik pada start lesson dan kita akan pilih sebagai cikgu ataupun guru, kita akan memilih instructor pace activity supaya kita sebagai admin boleh kawal respon pelajar lah. Okay, once kita klik, nanti PDEC akan keluarkan 5 kod ataupun 5 digit yang magic ni lah. Okay, 5 digit magic ni nanti kita akan minta pelajar key in di joinpd.com. Jadi saya akan tunjukkan tutorial dia. Dia hanya teori dulu. Okay, bila dah keluar saja kod tadi, kod magic ni bila kita launch saja lesson, okay, kita pilih tadi instructor pace activity, PDEC akan keluarkan 5 digit yang unik ni. Okay, so this code is unique. Okay, setiap presentation yang kita launch dia akan bertukar kod. So kod dia akan bertukar lah bila kita edit kita punya template dan kita launch, dia akan jadi kod yang baru. So bila kita edit sikit, kita launch, dia akan jadi kod yang baru balik. So setiap presentation dia akan hasilkan kod-kod yang berbeza. So apa yang berlaku bila kita dapat saja kod ni, okay, kita akan paparkan pada pelajar dan pelajar akan follow instruction ni. Okay, pelajar akan pergi ke joinpd.com. Okay, lepas tu dia akan kena verify dia punya Google account. Nanti Google akan minta lah untuk verify ke account. Dan last sekali akan buat tindakan enter the join code. Bila dia kata enter the join code, kod yang diberikan oleh PDEC ini yang perlu dimasukkan. Contoh dekat sini RPYOC lah. So pelajar akan masuk. So bila dah masuk, maksudnya pelajar dah hadir dengan kita lah kat dalam tu. Okay, so pensyarah akan nampak respon-respon pelajar. Okay, jom kita start tutorial. Saya rasa start kat tu je, saya punya ni. Kita start kita punya tutorial. Okay, saya pergi kepada tutorial. Nampak tak paparan? Nampak OneDrive kan? Okay, OneDrive. Okay. Okay, sekarang sorry. Sekejap. Okay. OneDrive kan? Okay, OneDrive. Okay. So ini adalah paparan.
macam mana tadi saya cakap, okey, hari ni saya akan ajar macam mana kita menggunakan PDX di Google Slide. So untuk dapatkan Google Slide, kita kena masuk kita punya Google Drive dululah. Okey, kita masuk Google Drive. Okey, ini ada paparan Google Drive saya. Okey, apa yang tuan-puan perlu lihat di sini ialah kita pergi kepada Add New ni. Pergi kepada Add New. Okey. Kita pergi kepada Google Slide. Google Slide, okey. Okey, pergi kepada Google Slide. Tekan Google Slide, nanti akan keluarlah Untitled Presentation, kan? Okey. Okey, keluar pada Untitled Presentation. Tadi kita punya teori cakap pergi dekat Add On. Add On, okey. Okay, yang bagi baru Google tu, Slide. macam saya dah install lah. Yang kalau baru tu, dia kena pergi Add On, lepas tu Get Add On. Get Add On. Yang mana belum install lagi PDX, kena pergi dekat Get Add On. Okey, dekat Get Add On ni, okey, nanti cari PDX. Macam saya dah ada lah PDX for Google Slide. Okey? Boleh? Boleh. Okey. So bila dah install, kena refresh lah. Refresh. Pergi balik Add On sebab kita nak masuk kita punya PDX kan. So pergi Add On dan kita masuk ke PDX Google Slide Add On dan open PDX Add On. So nanti bila kita open PDX, apa yang berlaku, kita akan nampak PDX punya sidebar di sebelah kanan kita. Okay, kita nampak dah gambar pair kat sini. Boleh? Saya laju ke? Bolehlah, teruskan. tak ada soalan kan? Lagi. Okay, so nampak tak ada PDX di sebelah kanan? Okay, bila ada tu, itu yang tadi saya terangkan tadi tu. Kita pergi template library. Okay. Pergi kat template library, our template library. Kita ada beginning of lesson, during of lesson, end of lesson. Okay. So beginning of lesson tu, kita boleh tengok lah, explore. So beginning of lesson tu dia dah sediakan dah template. Siap-siap. Okay. So kita try dulu buat awal starting dia Okay, katakanlah hari ni saya nak buat topik pengenal diode lah. Kita buat diode diode senang sikit dia faham. Okey. So diode. So kita align dia betul-betul kemas. Diode ni duduk kat tengah-tengah sikit. Tak payahlah ni. Kita buat simple je, nak tunjukkan macam mana PDX ni launch. Okay. So apa kelebihan kita menggunakan Google Slide ni? So kalau kita kekurangan bahan dalam bentuk image, so kita boleh direct search image di website. So contoh kita masuk insert. Okay, kita pergi dekat image. Okay, kalau kita ada gambar banyak, kita boleh upload daripada komputer lah file-file kita tu. Kalau kita kekurangan idea, kita boleh dia search direct kepada website. Contoh, okay, saya macam malas lah nak guna sumber saya kan. So saya nak guna website. So saya pun cari diode, nak letak background. So gambar apa yang sesuai untuk letak background, saya pun pilih. Sebab belajar diode kan. So carilah gambar-gambar yang sesuai sikit. Contoh semua macam tak menarik je. Contohlah kita guna ni. Okay. Insert. Kita pun insert. So adalah gambar diode kat situ Okay. Tu pula lah nak besar ke, nak buat background dia ke. Kalau nak gambar background, carilah yang cantik-cantik sikit. Ni contoh saya tunjukkan macam mana. Okay, kita pun ada. Kita tahu hari ni topik untuk belajar diode. So kita pun masuk lagi slide. New slide. Okay, dah masuklah kepada jenis-jenis. Cepat terus jenis-jenis diode. Ni cikgu yang cepat lah. Jenis diode. Okay. Okay, jenis-jenis diode pun cikgu yang tak berapa nak rajin, dia pun pergilah cari dekat website image. Okay, kita tahu ada beberapa jenis diode. So cari dekat website
diode LED. Okey. Dapatlah diode LED satu. Insert. Kita dapat tu satu diode LED. Tada. Saya buat belakang ni lah. Semak je. Tak nak pula dia. Bukan gambar tu tadi letak dekat dalam. Oh, dah dua. Dia belakang yang teks ni saya nak delete. Senang. Macam PowerPoint jugalah ni. Macam dia sama je macam PowerPoint. Cumanya mudahnya kita boleh search through website je lah gambar-gambar ni. Kita tak payahlah penuhkan kita punya PC. Okay. So contoh lagi diode. Letaklah 3 ni contoh 3 jenis. Okay. Diode apa lagi, laser, Zener. Contoh letak tipik je. Okay. Diode Zener. Okay, lepas tu kita letak satu lagi diode foto. Web, diode foto. So terpulang pada cikgu-cikgu, para pensyarah dengan tajuk yang masing-masing lah, ikut kesesuaian. Okay, diode foto. Contoh saya pun letak. Okey, dapat dah gambar diode foto. Okey, tiba-tiba kita tengok macam ada nanti susunlah cik cantik kan. Okey, in between slide ni tiba-tiba kita terasa nak menguji pelajar sebab kita dah masuk jenis-jenis diode kan. Kita ada 3 jenis diode LED, diode Zener, diode foto. Tiba-tiba kita rasa nak uji pelajar lah kan. Okay, kita pun nak masukkan slide TEDx. Okey, kita nak uji pelajar betul. Okey, kita nak uji pelajar. Kita pergi kepada our template library. Okey, tadi kalau kita nak uji beginning, kita boleh letak kat sini lah. Beginning contoh kita letak. Kita pilih satu slide yang sesuai. Nanti TEDx akan bantulah. Okey, macam ni dia dah tunjuk dah. Student write your response. Maksudnya write dia dalam bentuk teks lah. Okey, bila kata write, maksudnya respon pelajar adalah dalam bentuk teks. Okey. So apa yang bestnya ialah template slide ni boleh diubah ayatnya, boleh diubah backgroundnya, boleh diubah orangnya, tapi jangan sentuh yang bawah ni. Footer dia jangan kacau. Footer jangan kacau. Sebab kalau footer kacau nanti dia tak ada respon lah daripada pelajar. Macam dia punya sistem program dia macam tu. So jangan kacau footer. So guru pensyarah boleh ubah contoh soalan kan. Macam ni, what did you learn from the homework? Contoh kita kata apa yang anda tahu untuk topik diode. Ini kita nak general view dulu daripada pelajar sebelum kita mulakan tajuk. Okey. Topik diode. Sorry. Ni kita belum ajar lagi. Baru starting tadi diode, terus kita bagi soalan. Apa yang anda tahu untuk topik diode? Sudah mulalah tulis apa-apa kan. So sekejap lagi kita tengok respon. Ataupun katakan ni dalam bentuk respon. Okey, ni dalam bentuk teks. Saya tak nak lah. Saya nak tukar dalam bentuk draw. Pun boleh, tak ada masalah. As long as dia sesuai untuk idea awal pelajar. So beginning kan tadi, beginning of lesson. So kita nak tahu the general view daripada pelajar. Dia tahu tak apa sebelum kita ajar ni, dia tahu tak apa yang kita nak ajar, ataupun dia pernah dengar tak topik ni sebelum ni. So kita nak sedikit idea daripada pelajar. Macam ni saya tukar. Okay, look, draw bahasa Inggeris lah. Draw or type 2 things you already know about today's topic.
So student kena draw lah. Macam ayat di sini agak melirukan lah. Kalau saya mungkin saya akan tulis draw two things. Okay, you already know about today's topic. So pelajar akan lukis lah. Mungkinlah dia lukis simbol diode ke yang dia belajar masa tingkatan 5 dulu kan. So tu yang dia tahu, tapi kita nak dua. Ni dalam bentuk draw. Sebab Pedek sudah mention kat sini, student draw anywhere on this slide. So sekejap lagi student akan draw lah dekat phone dia. Okay, itu saya dah guna draw lah. Okay, lepas tu saya pun sambung. Okay, hari ni saya akan kenakan jenis-jenis diode. Ada 3 jenis diode. Okay, kita ada LED, kita ada Zener dan kita ada photodiode. Dan kita nak uji pula. Kita rasa macam student tak berapa perform je kan. Macam dah mengantuk dan sebagainya. Dan kita boleh guna template during lesson. Pergi balik dekat our template library. Okay, pergi dekat during lesson. During lesson ni kita nak access pula pelajar. Semasa, during. Okay, semasa kita menjalankan sesi kuliah tu lah atau sesi pembelajaran. So kita boleh je uji. Okay. Contoh. Okay, saya guna gambar multiple choice. Sebab kita dah terangkan tadi kan, ada 3 jenis method kan. 3 jenis diode kan. So saya pun guna. Okay. True and false. Okay, macam saya cakap tadi, so tak semestinya kita guna template ni sendiri. Tiba-tiba saya tak nak guna ni. Saya nak buang lah. Saya tak nak guna ni. Tapi ni multiple choice. Soalan. Nampak tak? Student choose an option. So ini adalah bentuk soalan multiple choice. Okay, so saya cakap kat sini. Berapakah jenis diode? Terdapat berapa jenis diode? Contoh Okay, saya boldkan, saya besarkan tulisan. Katalah saya letak 60, memang nak satu slide soalan besar. Okay, macam biasa, jangan kacau footer di Pedek. Nanti kalau terdelete, memang tak boleh, tak jadilah slide tu. So student tak boleh respon. Okay. Berapa? Okay. Okay, tadi dalam bentuk ni kan gambar traffic light ni kan ada true ada false kan. Okay, kita boleh ubah. Kita boleh ubah soalan ni menjadi bentuk soalan lah. Okay, back. Kita pergi dekat, sebab kita tahu slide ni adalah slide multiple choice kan. So kita pergi dekat choice. Kita pergi tadi dekat ask question tu, ask student question, tukar. Tadi true and false kan. Kita tak nak. Kita nak letak 2, sebab kita tahu ada 3 jenis diode kan. 3. Dan kita letak satu lagi pilihan 4. So nanti student akan pilih A, B, C atau A atau B atau C. Okay. So kita update slide. So nanti slide kita dah ada dah, nanti bila dekat paparan dia akan jadi macam tu lah. Sekarang tak nampak dah, tak nampak lagi ni. Bila kita launch, kita start lesson jadi baru kita nampak. Okay. Terdapat berapa jenis diode contoh. Okay. Ini saya guna template during lesson. Tadi saya guna beginning of lesson. Okay. So saya tambah balik, saya tambah lagi slide. Saya nak teruskan lagi pembelajaran. Saya tu sikit je tahu, nanti tak cukup masa sebab 1 jam Okay. Simbol-simbol diode. Sebab kita nak tutup kelas lah ni. Nak tutup slide. Okay, simbol-simbol diode. Nak tengok respon macam mana, pelajar respon. Okay, simbol-simbol diode. Dapat pergi nak cepat je masalah. Okay, sama juga cikgu malas. Cikgu pergi dekat web. Okay, pergilah simbol LED. Sorry. Simbol LED. Dapatlah simbol LED. Tepek. Sebab tadi kita belajar 3 jenis. Saya belajar 3 jenis je. Pasti habis. Okay. Ini LED punya simbol. Okay, lepas tu kita masuk lagi
insert, kita masuk image, kita masuk search from web, kita masuk simbol zina. Okay, contohlah okay, dan last sekali ialah simbol foto Dayut. Kena buat nanti bila sesi tutorial ni sekiranya terlepas, nanti boleh review balik di YouTube macam mana cara kita nak siapkan dulu slide di Google Slide. Nanti boleh check balik macam mana tertinggal. Okey, foto diode. Okey, saya ambil ada ni lah yang ada polarity. Sebab cikgu elektrik kan, kita ambil lah tajuk elektrik lah. Okey, kita dapatlah simbol contoh saya tak ada label lah, nak cepat. Okey, ini adalah LED, ini adalah zina dan ini adalah foto. Okey, so saya pun habis kelas sampai tahakat simbol-simbol diode. So last kali sebelum saya wrap up ataupun saya nak tamatkan kelas, saya boleh lagi uji pelajar. Okey, so kita nak tahu sejauh mana pelajar faham apa topik yang diajar setakat hari ini. So sama juga kita menggunakan our template library, template yang dah memang dia ada. Kita masuk end of lesson. Okey, so yang tadi kita dah guna draw, kita dah guna multiple choice, betul? So kali ni kita guna drag. Kita tengok drag. Drag. Okay, kita pakai drag pula. Macam ni kita nak tengok fungsi drag lagi. So saya gunakan tiga jenis soalan lah. So kejap lagi kita boleh tengok respon dia. Dia ada 6 kan bentuk soalan, bentuk respon. So saya dah cover hari ni 3. So ini tak sempat, nanti 3 lagi. Tuan-puan boleh cuba di rumah sendirilah. Okay. Okay, ini kita nak tengok respon pelajar tapi dalam bentuk drag icon. Okay, dia dah bagi dah bullet ni, bullet biru. Nanti student akan drag lah, dia faham ke tak faham ke. So kita tanya, how well did you like this session? Okay, how well did you like this session? Maksudnya sejauh mana awak faham untuk topik yang hari ni ataupun pembelajaran pada hari ini. So student akan pilih lah. Ayat ni boleh ubah. Okay, kalau nak tulis bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Sejauh mana kefahaman anda tentang topik hari ini. Contoh okay, kita pun nak tanya, kita pun nak habiskan kelas. So mungkin student dia susah kot nak cakap verbally dengan kita kan. Tak faham lah cikgu, tak faham lah puan kan. So mungkin cara ini dapat membantu pelajar yang lemah untuk dia respon pada sesi pembelajaran lah. So kita tahu, oh sebenarnya dia lemah tapi dia malu nak cakap dalam kelas. Contoh kan. So kita boleh semak respon-respon pelajar. Okey, setakat ni saja. Okey, dah clear kita dah buat slide kan. Slide yang simple, kita ada 6 slide. Okey, tekan 3 bentuk respon yang berbeza. Okey, sekarang kita nak launch kita punya slide. So untuk launchkan slide, okey, slide dah siap, dah ready. Apa yang menarik di Google Slide, kita tak payah nak save, dia memang auto save kan. So dia selamat lah kat situ. So kita start lesson. Okay, di pedek, di sidebar pedek ni, atas sekali tu ialah start lesson. Tekan di start lesson. Okay, klik di start lesson. Okay, ini yang tadi dalam saya punya teori tadi. Kita sit as pensyarah ataupun guru, kita pilih instructor based activity supaya kita boleh observe respon pelajar terhadap kita punya pelajaran. So kita kat sini, kita instructor. Okay, so kita pilih sini. Kalau student akan pilih sini lah. Okay, tapi ni kita punya slide, kita lah yang instructor kan. So kita instructor. Okay, pilih instructor based activity. So pedek akan buat kerja lah. So apa yang berlaku, PEDEX akan bagi kita 5 digit yang magic tadi tu, 5 kod digit yang magic tadi untuk pelajar key in. Dah dapat. Okay, dapat macam ni kan paparan.
So, yang apa kod yang saya terima? Okey, kalau nak cuba join kelas saya, cuba masukkan kod ni. Masuk join PD. Okey, yang mana bersama saya. Okey, tuan-puan tolong masuk ke laman web ataupun type joinpd.com dan masukkan kod ni. So, nanti dia akan nampak lah. JoinPD. Joinpd.com. Student nanti akan masukkan. Dia akan pergi ke, dia akan login ke joinpd.com. Okey, dan student akan masukkan kod EBTVE. Semua huruf kecil. So dia waiting lah. Sekarang ni tak ada lagi yang so, huruf kecil semua huruf kecil. E, elephant, B, bola, T, tenuk, V, Vietnam dan E, elephant balik. So PEDEX akan bagikan kod ni dan pelajar key in lah kod ni. So setakat ni saya tengah waiting student. Student tak involve lagi. So pensyarah akan nampak lah. No students connected. Okay, saya dah dapat 2 student. Okay. Saya dapat 2 student. Cukup lah, contoh saya kata cukup lah. Ke ada lagi nak masuk ni? Kan sebab saya nak start kelas. Okay, bolehlah teruskan. Okay, saya start kelas. Okey, apa yang pelajar nampak di paparan handphone mereka ialah saya punya slide lah. Okey, dah dapat diode ni lah. Diode, okey. Hari ini maksudnya Puan Wani akan meneruskan topik diode. Okey, ini adalah paparan pada projektor. Pelajar dan projektor. Okey. So kita sebagai admin, kejap lagi kita nak tengok respon pelajar kan? Okey, kejap lagi saya ajar. Okey. So saya pun terus, hari ni saya akan kenalkan topik diode. Okay, so first saya nak awak bagi saya general view tentang topik ni. So sebelum ni pelajar pernah tahu kan. So pelajar pun mula menunjukkan respon. Okay, pelajar saya tadi boleh respon apa yang awak tahu tentang topik. Sebelum saya ajar ni, apa yang awak tahu dulu pasal topik? Okay, ada pen kalau warna-warni. Ada pencil, ada highlighter, line. Betul. Student. Jadi boleh type lukis. Oh, so lukis. Maksudnya lukis. Biasanya student akan lukis simbol lah. Okay. Oh, senang guna telefon ya. 2, 3, 5. Yang already know. Sebelum cikgu ajar, awak dah tahu dah topik ni apa, berkenaan apa ni. So, kita nak tahu general knowledge, beginning knowledge untuk student. Apa yang dia tahu? Kita punya kelas. Biasanya dia dah ada dah sedikit ilmu. Okey, pensyarah ataupun guru, kita ada satu lagi view. Okey, ini adalah paparan di skrin kita ni ialah paparan di projektor. Paparan di phone ialah paparan untuk pelajar. Satu lagi paparan ialah paparan untuk admin ataupun dia punya dashboard, teacher dashboard. Okey. Okey, pergi dekat 3 dots ataupun 3 dots di bawah tu. 3 dots ni. Okey. 3 dots. Klik open dashboard in new windows. In new windows, okey. Ni kita sebagai guru lah. Okey, nanti PEDEX akan buka lah. Okey. Nampak tak? Ada pelajar dah jawab. Nampak? Ada yang dah lukis ada Apa dia lukis? Nampak tu? Boleh share tak Wani apa student punya view tadi? Okey, sekejap. Respon pelajar ni sekejap saya persilakan. Saya share. Okay, 4 orang dah respon. Nampaklah kat situ. Nampaklah kan? So saya share respon pelajar. Okey. Nampak tak Kak? Okey. Ini adalah teacher dashboard punya view. Maksudnya saya saja nampak. Okey. Okey, sekarang ada 3 orang banyak-banyak. Nampak ni. Zain, King ni siapa? Ada saya, Nora dan Aini. Okey. Nora ada lukis le pula. Dia kat cikgu agaknya. Itulah. Tak dapat bayangkan diet tu apa. Inilah student kita. Kita kadang-kadang rasa macam dia orang perform. Sebenarnya bila kita suruh, dia macam ni dia tak malu, dia akan respon. So kita boleh nampak siapa yang tak respon. Contoh satu kelas ada 24 orang pelajar kan. Mesti kita cater semua pelajar kan. So kita tahulah, kenapa yang respon 20 orang.
siapa yang tak respon. So kita nampak secara tak langsung tanpa memalukan pelajar tersebut. So kita tahu, oh dia tak respon lah. Ataupun macam Nora ni, dia respon salah, maksudnya dia tak tahu apa-apa pun pasal diet sebelum ni. Macam Zin ni, dia ada sikit ilmu pasal diet. Nampaklah ada simbol diet LED ke apa tu. Boleh? Boleh. Ini dari ni layout ini hanya paparan untuk teacher sahaja. Teacher je boleh tengok ni. Okey? Itu saja. So, untuk layout ni kita boleh tengok banyaklah kat sini, kita boleh explore lah. Kita boleh tengok dalam bentuk list. Okey, ni Zen punya kan. Lepas tu yang ini besar sikit lah, King Jawa Gaming punya jawapan. Nampak tak dia macam tak berapa. Dia ada tapi macam tak tahu sangat. Tak tahu sangat dia ni. Tengah-tengah. Macam Nora ni dia memang tak tahu langsung. Siapa dah ada lukis. So student ni memang tak tahu langsung bab topik diet ni. So dia lukis love, anak panah. Okey, dia tak tahulah apa yang dia tahu. Dan Irina ni dia ada respon tapi dia dah padam dah. Tadi ada, dah hilang. So kita nampak dia padam, dia letak apa pun kita tahu. So bagusnya Padang ni, kita boleh tahulah respon pelajar secara tersembunyi. Secara terus. Okey, dan dia paperless lah satunya kebaikannya. Okey? So saya close untuk Windows ni. Kita nak share satu je boleh kan? Okey. Saya minimize. So saya share balik saya punya slide. Sekejap ya. Itu? Bukan. Sekejap tiba-tiba dah. Saya kena tutup dulu yang cikgu. Saya pun dah confuse lah yang mana saya punya tadi. Yang cikgu punya Windows tu saya kena tutup. Okay. Okay. Ni presentation tadi kan kita dah sambung kan. Jadi kita nak tengok respon pelajar, betul tak? Okay. Kita kata draw two things that you already know about today's topic. Okay. So tadi kita dah nampak Zain respon, Nora respon, King respon, Aininun respon. Okay, lepas tu kita dah tahulah sudah kita kebanyakannya tak tahu sangat. So kita pun start lesson. Kita kata okay, hari ni saya akan kenalkan 3 jenis diode. Kita ada LED, kita ada diode Zener dan kita ada diode foto. Okay, in between tu kita letak lagi soalan. Kita kata terdapat berapa jenis diode? Ni contoh. Maksudnya tak payahlah singkat sangat buat sesi penilaian tu. Maksudnya kita boleh letak banyak-banyak slide dan kita baru uji. Ni contoh kita nak fikir masa. Okey, saya tanya terdapat berapa jenis diode dan student tolong respon. Yang tadi 4 orang student tu. Okey, tekan answer dan jawablah. Jawab, pilih ada 3, 4 dengan 5 2, 3, 4 saya buat. 2, 3, 4. Okey. So dah jawab, back to question balik. Yes, okey. Pandailah student saya, 3 jawab betul. Hello? Ya. Okay. So dekat sini, nampak tak student saya pandai? Ada 4 respon, nampak? Terdapat berapa jenis diode? Saya letak A 2, B 3, C 4. So keseluruhan pelajar saya selama 4 orang tadi menjawab jawapan yang betul. 3 respon. Tapi dia tak adalah tulis A betul. Dia tak adalah macam tu. Correct. Tak ada. Dia tak ada jawapan. Dia tak ada skema jawapan. Tak ada jawapan. Mana? Je. Kalau kan dia pelajar jawab 2, dia tak ada kata wrong. Tak ada. Tak ada. Dia hanya kita boleh tengok respon. Dia nak collect respon pelajar. Okay, so nampaknya student saya setakat yang saya ajar sehingga jenis student saya mereka fahamlah. Saya boleh jawablah saya punya pertanyaan. Ini adalah respon, contoh respon during lesson. Hello? Okay, jenis during lesson. Alright. So saya share balik slide yang tadi.
Okey, so saya teruskan. Okey, saya masuk kepada simbol-simbol diode. Saya pun dah senang hatilah, student dah faham dah tadi 3 diode tu, dia, at least dia dah tahulah 3 diode daripada yang fokus tadi dia tak faham apa kan. Saya pun teruskan. Okey, hari ni kita sambung untuk simbol-simbol diode pula. Tadi kita dah tahu 3 jenis. Ni 3 jenis diode dan ini adalah 3 simbol diode bagi ketiga-tiga jenis diode tadi. Student pun hafal lah bentuk-bentuk simbol ni kan. Okey, last kali saya nak tutup kelas, saya pun tanya student. Okey, sejauh mana kefahaman anda tentang topik pada hari ini? Okey, student pun menjawab respon. Okey, tapi dalam bentuk draggable. Tadi tag, tadi draw. Lepas tu multiple choice. Ini draggable. Draggable ni student akan tarik bullet dia ke mana lah. Sama ada thumbs up ke thumbs down. Okey, so kejap lagi kita tengok respon pelajar saya ya. Okey, so kita boleh tengok respon pelajar di teacher dashboard. Kita buka balik open dashboard ini. Okey, so saya sharekan saya punya slide view di teacher dashboard. So kita tengok respon pelajar kita. Sebenarnya benda ni tak boleh share lah dengan student tau. Ni sebab kita belajar tutorial. So saya tunjuklah ini adalah view di teacher dashboard. Nampaknya semua student saya faham untuk topik pada hari ini. Sebab semua bullet duduk dekat thumbs up. Tak ada pun yang pergi dekat thumbs down. Okay? Boleh? Boleh. Okay, saya rasa untuk view student, view guru, view projector jelas dan saya dah terangkan 3 jenis respon. Okay, sekejap. Saya masa pun dah mencemburui. Saya cuba cover apa yang sepatutnya. Ini adalah menggunakan Google Slide. Okay, so saya share sekejap. Slide saya. Okey, kita dah habis sebenarnya, dah habis untuk asas dulu kepada PEDEC. Okey, setakat untuk 1 jam tu saya rasa cukup untuk tuan-puan tahu macam mana kita nak add on PEDEC. Okey, kita nak set up kita punya slide. Okey, kita nak launch PEDEC kita. Macam mana kita nak tengok respon pelajar. Saya rasa untuk tempoh 1 jam, sebenarnya kalau 1 jam ni sebenarnya tak cukup. Sebab banyak lagi benda ataupun button yang kita perlu explore di bahagian di teacher navigation ni. Okey, kita ada beberapa button. Okey, yang saya rasa tuan-puan boleh, tak susah pun, boleh explore sendiri. Okey, yang mana kat sini saya tengok ada lock screen. Tengok ni ada lock screen. Okey, bila kita buka nanti lock screen, kita buat nanti ada lock screen di sini. Di sini ialah bahagian mana kita boleh setkan masa untuk pelajar respon. Kita tak nak tunggu lama sangat, drag lama sangat kan, nanti rugi masa kuliah. So kita boleh setkan setiap satu soalan tu kita hanya perlukan respon selama 1 minit contoh. 1 minit je pelajar kena respon. So kita boleh setkan di lock screen ni. Okay. So kita boleh setkan. Okay, nanti tuan-puan boleh check, boleh explore lebih lanjut sekiranya ada masa lah nanti kan. Benda ni sangat seronok untuk di-explore. Okay, ini saya tunjukkanlah tadi. Okay, dashboard ataupun kita punya view teacher dashboard lah. Kita boleh tengok respon pelajar. Sama ada dalam bentuk list ataupun grid. Macam saya suka tengok dalam bentuk grid lah. Saya nampak lebih banyak, cepat kita semak. Okay, yang tadi saya guna dalam bentuk grid. Kalau list dia akan berturut-turut lah, panjang, kita kena scroll down cari student kita. Kalau grid, ini ada dalam bentuk grid. Okay, kita nampak siapa jawab. Macam tadi Zain, Nora, King, Aini. Saya nampak lah respon. Okay, ini teacher dashboard. Pun setiap button ni ada fungsi-fungsi yang saya rasa fungsi ringkas dia sebenarnya. Tak ada masalah, tuan-puan boleh cuba explore. Okay, saya hanya sempat untuk 1 jam ni, saya cover, dah habis cepat dah tu. Okay, at least dah boleh launch PEDEC punya ni. Yang paling penting, saya remind semula jangan delete footer pada PEDEC. Hanya delete, maksudnya PEDEC tak berfungsi lah untuk slide tu. Okay.
So setakat itu saja sesi perkongsian ilmu saya pada pagi ini. So yang soalan boleh ajukanlah. Terima kasih. Okay, sama-sama Puan Hazwani. Ada soalan tak daripada ni penonton-penonton pagi ni? Atau ada nak tanya sendiri soalan? Boleh onkan mic di Teams ataupun di dalam YouTube. Dalam YouTube pun tak ada. Okey. Tak ada soalan ya? Okey, Wani nak tanya macam mana, berapa berat slide boleh kita masukkan dalam ni Google Doc ni, ada tak had dia? Sepanjang yang saya cuba, saya rasa setakat ni yang saya cuba tak ada had limit untuk berapa slide. Setakat ni memang boleh. Maknanya kalau video tu kita link ke YouTube. Ya, lah. Kan tadilah yang respon dalam bentuk website tu. Kita masukkan Google link kat dalam tu. Okey. Kita ada 6 jenis soalan tadi kan? Kita ada 6 jenis soalan. So kita boleh gunalah mana yang satu yang sesuai. Tapi mostly sekarang cikgu dan pensyarah suka sangat guna website ni. So tonton video. Okay. So kita jaranglah minta pelajar respon dalam bentuk draggable ni. So lepas ni mungkin kita boleh apply supaya sesi pembelajaran kita dalam kelas tu lebih interaktif lah dan menarik. So pelajar aktif lah, dia tak adalah duduk dengar dan tulis. So dia pun boring kan. Kita nampak lebih menarik lah sesi pembelajaran. Itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada pagi ni. Dengan masa yang saya rasa 1 jam tu singkat, tapi tak apa. Mungkin ada sesi webinar yang kedua untuk TEDx, sesi 2 ke. Okey, yang lain-lain tak ada tuan-puan di dalam Teams. Okey, kalau tak ada saya nak sharekan MIE punya sijil selain daripada link kehadiran yang tuan-puan dapat dalam kursus ni, saya nak sharekan macam mana nak dapatkan badge melalui Microsoft.educator. Okey, cara dia kita masukkan, nampak tak slide ni? Education Microsoft. Ni nampak tak? Ke tak share? Ni nampak tak? Nampak. Nampak Tadi saya batuk, saya tutup. Okay, masuk education.microsoft.com. Okay, sign in, boleh guna @btsn.edu ataupun Google terpulang. Yang penting kita tahu kita nak kumpulkan sijil tu kat email mana jadi kita masukkan. Okay, pergi dekat ni training. Kak tak nampak slide, tak share tu. Tak share? Nampak tak? Okay, sekejap mana tadi? Tadi ada. Okay. Nampak ni Microsoft Getting Start ni. Okay. Masuk education.microsoft.com. Okay, sign in. Guna email ptsn.edu pun boleh, guna Gmail pun boleh. Yang penting kita tahu sijil tu kita nak simpan dekat akaun mana lah. Okay, pergi dekat atas ni training courses. Okay, search topik hari ni TEDx. Okay, enter. Okay, ada gambar pair ni, pair hijau biru ni. Ni sebab saya dah pernah attend course. Jadi yang belum tu dia akan keluar nak complete kan. Okay, kita nak join lah. Deliver powerful learning moment with TEDx. Okay, kalau kita complete course ni kita akan dapat 500 point dan satu badge lah. Dan kena lulus lah 80% ke atas. Okay, boleh join the course. Macam saya try course again. Okay, boleh baca lah kat sini. What is TEDx, set up your account, make TEDx. Okay, dan seterusnya. Hari ni kita nak uji pemahaman hari ni. Okay,
Okay, soalan 1. Quizzes projector view is always anonymous. This way student can focus of the concept and not worry about being embarrassed. True. True, okay. Cikgu kata true. Tiba-tiba wrong. Okay, submit. Okay, betul hijau Okay, question 2. Which of this PDEC question type? Okay, jenis apa? Draggable, drawing, text, number, multiple choice, web. Apa jawapan tu? Semua di atas. Text, drawing, text, semua all above. Okay, all above. Submit. Okay, betul Dah bagi soalan bocor ni. Itulah. Question 3, you can add PDEC with interactive question to brand new presentation file and existing PowerPoint file. True or false? True saja. And existing point. Okay, kita cubalah true, betul tak? Betul, okay. 4. What other view are used with presenting with PDEC? Ada 3 view tadi saya cakap. Student, projector. Projector tak? Projector, teacher kan? Okay, teacher. Betul. Question 5. How can student join a live PDEC session? Senang sangat ni. Senang. File code, Teams, link. Link boleh kan share tadi? Boleh. Tapi saya tunjuk yang code tu je lah. Tadi semua Betul. Okay, betul. Student pace mode can be used for homework once teacher have play session. Okay, ni boleh tak? Selepas kelas? Boleh. Okay, maknanya pelajar boleh buat juga latihan yang Ya je tu. dibuat. Salah. Tak boleh, kena live. Sesi tu. Kena live Okay, dah satu salah. Okay, when do student answer appear in teacher dashboard? Okay. In real time. Yang real time sebab dia keluar real time. Bergantung pada internet lah Okay, next. How can the teacher and view and display answer from the teacher dashboard? Grid view, overlay, all above. Okay. The teacher can see how many students have joined a PDEC season in real time. True. Okay. The teacher control over the student answer and display. They can display all, hide student. Okay, all lah. Star student answer. Okay, 10. Okay, pass. Okay, pass 80. Dapat best dapat best lah. Okay, macam mana nak dapatkan view tadi? Ada dekat ni, profile ni, my profile. Ada PDEC. Dapatlah badge PDEC. Kita boleh view certificate. Ni certificate bukan badge. Okay, dapat satu certificate lah daripada Microsoft yang ditandatangani oleh Vice President. Okay, itu satu. Okay, yang kedua, saya nak sharekan hari ni punya kehadiran. Okay, ni adalah penilaian khusus untuk hari ni. HTTP, nampak tak slide ni? Nampak Kak? Nampak. Okay, gg.gg/penilaian khusus 1307 ataupun boleh scan barcode ini Okay, dah Okay, yang kedua adalah link kehadiran. gg.gg/webinar tolak -7 PDEC PEARDECK tolak APPS apps. Okay, ini adalah link kehadiran
Okey. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan sesi webinar. Okey, petang ni kita ada Flipgrid Flipgrid pukul 2 petang nanti. Okey, jumpa petang ni di Teams pukul 2 hingga 3 petang. Cara membuat platform dengan Flipgrid bersama Puan Adelina Adha Okey, kalau tak ada apa-apa, saya tutup sesi hari ni. Okey, kita jumpa petang nanti. Okey, terima kasih. Terima kasih Kak.